Tingkatan 4 bab 1.2 penyiasatan saintifik. Oke, dalam fisik dan kimia dan bio kita akan buat eksperimen. So, eksperimen itu ialah penyiasatan saintifik lah. So, lepas kita buat eksperimen, kita dapat data dan kita plotkan dia punya graf. So, ke kenapa kita plot graf itu adalah kerana kita nak tengok hubungan antara dua kuantiti fisik. So, kita teliti bentuk-bentuk graf dan tasaran akan diberi. So, ini adalah satu graf yang agak penting, yaitu dia adalah Y berkara terus dengan X. So, biasanya dalam eksperimen, kita ada uh, as manipulate variable dengan responding variable. So, boleh ubah yang dimanipulasi dan boleh ubah uh, bahas. Okay, responding variable. So, kita plotkan graf macam ni. Lepas tu dari graf ini kita boleh cari dia punya gradient. Gradient itu Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Ini cara matematik kita cari dia punya keturunan. So, ada guru fizik yang akan minta pelajar lukiskan satu segitiga tegak yang besar. Lepas tu kira dia punya tinggi dengan dia punya lebar. So, keturunan ialah tinggi bahagi dengan lebar. Tapi saya lebih suka guna formula lah. Y tolak Y bagi X tolak X. Okey, so di tingkatan 3, okey, bab 9 punya kita ada belajar bahawa Y sama dengan MX tambah C. Di sini dia punya C adalah kosong. So, ini ialah Y sama dengan MX tambah kosong. So, tambah kosong itu, ini tak payah tulis lah. So, untuk Y berkara terus dengan X, nanti kita form 5 chapter 1 untuk akan belajar dia punya cara untuk tulis berkara terus ialah Y berkara terus X. Simbol ini adalah berkara terus punya simbol. Okay. So, untuk jenis kedua ini, dia bertambah secara linear. Okay, dia adalah Y sama dengan MX tambah C lah. Bertambah secara linear. Okey, garis lurus tidak melalui asaran dan mempunyai kecenderungan positif. So, dia punya M adalah positif, yaitu Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Dia punya shape ke atas. So, ini adalah berkurang secara linear dengan X. Berkurang secara linear. So, dia pun Y sama dengan MX tambah C, tapi dia punya M adalah negative value. Dia punya shape adalah ke bawah begini. Okay. So, sini 3. Yang penting ialah yang pertama ini adalah berkata terus. Berkata terus dia melalui asalan. So, sini, okay, garis melengkung melalui asalan dan mempunyai keturunan positif. So, Y bertambah dengan X. So, di sini kita nampak bahawa apabila kita nilai untuk X tambah, nilai Y pun tambah. X tambah, nilai Y pun tambah. So, first dia tambah banyak. Nah, akhir tambah kecil. Ini first tambah kecil, akhir tambah besar. Okay. So, kedua-dua ialah Y bertambah dengan X. Untuk yang ini, garis melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai keturunan negatif. So, Y berkurang dengan X. Y berkurang dengan X. Apabila nilai X saya bertambah, Y saya kurang. So, X bertambah, Y kurang. So, first kurang sikit. Lepas tu kurang banyak. Untuk yang ini, first kurang banyak. Akhir kurang sikit. Okay. So, ini adalah yang paling penting. Okay. Kita dalam exam, itu mesti keluar soalan tentang yang berkara songsang. Okey, berkara songsang, form 5 chapter 1 kita tulis berbagai Y berkara dengan 1 per X. Okey. So, untuk berkara songsang dia ada dua jenis graf. So, dua graf ini
perbezaan di antara mereka ialah sini ialah X, ini ialah 1/X. So, kedua-dua jenis graf ini adalah graf untuk perkara songsang. Perkara songsang apabila saya punya X tambah, dia punya Y kurang. Okey. Dia hampir sama dengan yang ini. Tapi apa bezanya ialah untuk perkara songsang itu dia tak akan sentuh paksi Y dan tak akan sentuh paksi X. Okey. Tapi yang ini dia ada sentuh paksi. Okey. Paksi Y. Okey. Tapi yang ini dia tak akan sentuh. Okey. Reciprocal. So Y berkadar songsang dengan 1/X. So Y berkadar terus dengan 1/X. That's why kita dapat satu garis lurus untuk yang melalui asalan Y berkadar terus dengan 1/X. Yang ini ialah Y berkadar songsang dengan X. Tengok, ini adalah X, inilah 1/X. Dia melalui asalan. Okey. Tapi kedua-dua graf ini adalah dia berkadar terus. Okey, so ini yang paling penting. Biasa dalam exam akan tanya soalan macam ni. Okey. So, kita menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. So, secara amnya kita terdapat 5 perkara yang penting dalam menganalisis graf. So, yang pertama kita nyatakan hubungan antara dua boleh ubah yang diberi. So, caranya ialah mentafsirkan bentuk graf yang diperoleh seperti graf yang kita dapat depan inilah. Kalau graf macam ni dia berkadar terus. So, kalau kita buat eksperimen raw data kita dapat yang ini dan kita plotkan dengan 1/X, kita dapat tahu bahawa dia berkadar songsang. So, kita tengok dia punya bentuk graf, okey, untuk tahu dia punya hubungan berkadar terus, berkadar songsang. Seterusnya menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. So, kecerunan graf, so Y2 tolak Y1 per X tolak X2 tolak X1. Ataupun kita menentukan luas di bawah graf yang mewakili suatu kuantiti fizik. So, untuk dua ini, untuk ini dengan ini, di chapter yang seterusnya, kita akan belajar. So, untuk Form 4 Chapter 7 kita ada graf gerakan. Lepas tu tingkatan 5 bab ke-8 untuk MX kinematik. So, fizik matematik dengan MX. So, dia adalah 3 chapter yang guna konsep yang sama. Tapi dia punya teknik ada beza sikit lah. So dia akan gunakan dia punya kecerunan dan dia punya luas di bawah graf. Seterusnya kita membuat interpolasi. Kita ada interpolasi dengan ekstrapolasi. Apa beza antara interpolasi dengan ekstrapolasi ialah untuk interpolasi saya punya nilai untuk X dan nilai untuk Y. Saya ini adalah dalam kita punya eksperimen punya. So kita nak tahu yang 1.5 X ialah 1.5. Kita tak buat dalam eksperimen tapi kita nak tahu apa nilai Y dia apabila X sama dengan 1.5. So kita carikan dia punya nilai Y. Ataupun kita ada nilai Y dia, cari nilai X dia. Dan dia punya XY ini adalah dalam dia punya range untuk julat untuk kita punya X dan julat untuk Y untuk kita punya eksperimen. Untuk ekstrapolasi ini, so dalam eksperimen kita ada 2 sampai 5. Lepas tu dia punya nilai adalah di antara 3.5 hingga 4.5 macam tu lah. Tapi kita nak predict, kita nak buat lamaran untuk
nilai apabila X ialah negatif 3, Y ialah berapa? Dan nilai Y ialah 3, X ialah berapa? Okey. So, untuk ramalan ini dia adalah di luar kita punya nilai untuk eksperimen. So, ini kita buat ramalan lah. Tapi kena guna dengan berhati-hatilah. Macam di tingkatan 5, bab 1, kita ada buat eksperimen untuk spring. So, untuk eksperimen spring itu dia punya shape macam ni. Tapi lepas dia apa melepasi satu batas, dia akan deform macam ni. Okey, so dia sudah tak betul. Okey, macam kita buat eksperimen untuk air, air ialah antara 0 hingga 100 darjah mah. Kalau kita buat ramalan untuk 110, dia sudah jadi gas. Kalau kita predik untuk negatif 10, dia jadi ais. Sudah salah lah. Besar kemungkinan akan salah. So, ekstrapolasi kalau kita nak guna, kena berhati-hatilah. Okay, so yang penting untuk graf, kita boleh cari dia punya hubungan dari bentuk graf. Lepas tu cari kecerunan, cari dia punya luas di bawah graf. Kita buat interpolasi dengan buat ekstrapolasi. So, di aktiviti 1.3 ini, kita akan buat semua inilah. Tapi saya akan buat uh, satu video yang lain untuk terangkan aktiviti 1.3. So, kita ada penyiasatan saintifik dan laporan lengkap eksperimen. Untuk eksperimen, kita kena ada inference, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, ratas, bahan, prosedur. Seterusnya kita akan ada dia punya keputusan dengan kita buat analisis data untuk buat kesimpulan. Okey. So, di sini dia punya prosedur, susunkan data seperti yang ditunjukkan dalam Raja 1.12. Kita punya buku teks, dia bagi arahan apa yang perlu buat dalam eksperimen ini. Tapi apabila kita tulis report, so kita kena tulis macam ni. Susunan data seperti yang ditunjukkan dalam Raja 1.13 disediakan. Okey, panjang benang diselaraskan sehingga panjang bantul 20 cm. So, you tengok yang ini, okey, dalam buku dia bagi arahan. Okey. So, tapi untuk yang ini Sasbari Masterclass, saya suggest kalau pelajar nak beli uh, buku rujukan untuk fizik, saya suggest beli Sasbari Masterclass. So, Sasbari Masterclass ini dia adalah bentuk report lah, panjang benang, okey, ladung diselaraskan apa yang kita telah buat. So, dalam English yang ini ialah passive lah. So, yang di sini buku teks ialah active form. So, untuk buku ini kita ada perbincangan. So, perbincangan ini dia tanyalah soalan dalam buku. Okey. Tapi dia jawapannya dia tak beritahu. Dia terus pergi latihan formatif. Okey. Uh, tapi kalau untuk Saswadi lembaran kerja rumah ini, Saswadi Masterclass ini, so dia ada uh, bagi data, dia punya graf, lepas tu perbincangan dan kesimpulan akan diberi. Okay. So, untuk eksperimen ini, 1.1 ini, saya akan bincang dengan teliti lah dalam video yang lain. So, yang inference ialah dia punya menu so responding variable bergantung kepada dia punya manipulate variable. So, semakin manipulate variable, semakin responding variable. Semakin tinggi manipulate variable, semakin tinggi responding variable. So mengkaji hubungan antara manipulate variable dengan responding variable. So ini ialah dia punya manipulate variable, responding variable. Ini ialah constant variable. Pemboleh ubah dimanakan.
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak palas. Oke, so ini ialah dia punya inference, hipotesis dengan tujuan. Oke, hmm. So itu saja eksperimen 1.1 di video yang lain, dan untuk aktiviti 1.3 pun di video yang lain.